Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan kelas seperti biasa, PDPR kita, Matematik Tambahan tingkatan 4. Hari ini kita tak disertai oleh kelas lain lah, kita sahaja. Dan kita uh, akan start muka surat 107 ni. Saya harap semua orang bersedia dengan buku masing-masing dan juga peralatan belajar lah, macam biasalah. Saya harap awak tak datang kelas hari ni sekadar buka handphone atau dan off kamera sahaja. Saya harap awak bersedia dan juga boleh berfikir. Yang penting dalam matematik adalah berfikir. Baik, kita dah ada 9 orang. Okay, mungkin lagi 2-3 orang akan masuk lagi sebentar. Kita tak boleh nak tunggu lagi. Sebelum saya mula, saya nak tanya suara okey ke tak okey? Okey. Okey. Visual okey tak? Okey. Semua okey lah ya? Okey. Alright, baik. Sekarang kita ke nombor 6 ni, sebenarnya kita akan ulang kaji balik semua ini. Semua kita dah buat dah, cuma kita nak lengkapkan buku ni saja. Baik. Soalan yang pertama adalah ungkapkan setiap nombor perpuluhan berulang berikut dalam bentuk pecahan termudah. Ya. Memang hitam ke skrin? Tu saya tanya tadi. Orang lain kata okey? Skrin hitam tadi cikgu tanya. Cikgu punya sound. Visual tu skrin lah. Oh yeah. Skrin hitam lah? Tak nampak apa-apa. Oh ya ke? Okey, saya share sekali lagi. Ya. Okey, sekarang? Okey. Dah nampak. Sekarang nampak apa? Nampak yang cikgu punya tu. Nampak dah. Alright. Tapi saya tak nampak, saya nampak ke lah? Okey, nampak dah. Okey dah. Okey, baik. Saya akan teruskan kan. Nombor 6. Ungkapkan setiap nombor perpuluhan berulang berikut dalam bentuk pecahan termudah. Dan sebenarnya kita dah buat dah dekat sekolah. Kalau awak faham maksud tu adalah kita masuk 2 titik tu. 2 titik kat atas tu dia berulang. Dia berulang selama-lamanya. Okay, infinite. Dan salah satu kaedah kita boleh guna adalah kita boleh guna calculator lah. Kita tekan je 18 tu sebanyak mungkin keluar jawapan, ataupun kalau dalam jalan kerjanya kita pagi ni kita nak S infinity lah. Okay. Sebelum saya start ni, boleh tak saya ulang kaji dia punya apa tu, rumus-rumus dulu. Saya tanya lah, senang. Boleh tak saya tanya? Alah, bukan tanya seorang-seorang pun. Tanya awak lah ramai-ramai. Sekejap. Sebelah sini. Baik, hari ni kita nak ulang kaji tajuk janjang. Sebelum saya ajar tu, baik kita pergi dia punya nota-nota yang penting dulu lah. Okey, yang pertama kita ada janjang ada berapa? 2. Janjang apa tu? Janjang aritmetik dengan geometri. Okey, baik. Beza sepunya untuk janjang aritmetik adalah D. Difference. Macam mana kita boleh kira? T2 tolak T1. Okey? Apa maksud T1, T2? Apa maksud? Sebutan pertama dan sebutan kedua.
Ya, maknanya sebutan kedua tolak sebutan pertama dapatlah D ataupun panggil common different lah, different ataupun beza sepunya. Dan bagaimana kalau kita nak kira sebutan ke berapa? Contoh sebutan ke N, sebutan yang ni D ni sebutan different common ataupun kita sebut ini sebutan, tak apalah boleh je lah, sebutan ke N. Sebutan ke N ni kita nak kita tentukan rumus apa? Rumus term yang keberapa? Contoh T N. Apa dia? Rumus dia? Sama dengan yang A tambah N tolak 1 kan? A tambah N tolak 1 Darab D. N tolak 1 darab dengan D. D. Okey. Okey, dan so saya harap awak okey lah. Boleh ingat lagi kita ulang kaji ni. Taklah dah terlupa habis kan kita belajar. Jadi yang keduanya bagaimana kita nak kira hasil tambah N sebutan pertama. N sebutan. Ataupun hasil tambah N sebutan lah. Hasil tambah. Jadi kita guna rumus SN. N per 2 2A 2A tambah tolak 1 N tolak 1 D. Okey. Atau ada lagi satu. SN N per 2 A tambah N. L. A tambah L. Okey. L tu apa? Last Sebutan term. akhir. Ya, last term. Okey. So, ini untuk janjang aritmetik. Okey, kita kena tahu ni baru kita boleh buat kebanyakan soalan lah. Satu lagi. Dan jangan Ustaz, saya nak highlight je kan ni. Ini dia. Okey, untuk janjang geometri pula, kita tak panggil lagi beza sepunya, kita panggil dan nisbah sepunya, iaitu apa dia tu? R. Nisbah sepunya R dia. So rumus dia macam mana dapat? R sama dengan R sama dengan T2 bahagi T1. okey, T1. Okey, yang kedua kita nak kira macam tu juga sebutan ke N dia, sebutan ke N yang mana rumus dia adalah Tn sama dengan AR N tolak 1. Okey. Dan seterusnya kita nak kira juga benda yang sama. Dan kita kira nisbah sepunya. Dan kira sebutan ke N. Dan last kali kita nak kira hasil tambah juga. Hasil tambah N sebutan. Okey. Hasil tambah N sebutan. Yang ni kita ada dua rumus. Apa rumus dia? Sn sama dengan satu tolak R kuasa N bagi dengan satu tolak R. Okey, yang ini adalah untuk R kurang daripada 1. Kalau Sn satu lagi R untuk lebih daripada 1, satu tolak R, silap. R kuasa N tolak 1 Rn kuasa N tolak 1 bagi R Rn tolak 1. R tolak 1. Okey, yang ni untuk R lebih daripada 1. Dan kita ada satu lagi last, iaitu Infinity. Tambah infinity. Okey, hasil tambah infinity ni kita buat saat-saat ni sekarang ni. Okey. So rumus dia adalah S infinity sama dengan Infinity
Bagi satu tolak R. Tolak R. Satu tolak R. Alright. Jadi saya harap awak dah mula warm up lah, dah mula okey. Dan kita balik kepada soalan kita kat sini. Okey. Soalan kita kat sini dia bagi 0.18181818. Jadi kita boleh guna rumus yang kita tulis tadilah. Okey, rumus kita yang dekat sini. Hasil tambah infinity ni kita boleh guna rumus inilah. Okey, A per 1 tolak R. Okey, jadinya sebelum kita tulis ni, saya tulislah A per 1 tolak R. Okey. Sebelum saya nak tulis saya dah tulis rumus ni, sebelum ni saya nak kena tahu A dia apa, R dia apa. Jadi macam mana? A saya berapa? Maksudnya awak kena buat susunan kat sini kan, betul? Awak kena buat satu senarai nombor dia lah. So A awak akan jadi nombor apa? 0.1. Kosong. A awak adalah 0.18. Betul ya? Okey. Sebab dia ada nombor yang pertama lah. Kalau saya tulis kat bawah, saya contoh kat sini lah. Maksudnya 0.18. Lepas tu 0.0018. Betul tak? Lepas tu 0.000018. Betul tak? Okey. Sebab awak tambah awak tambah 0.8, 18 akan duduk sini. Awak akan dapat 18 kat sini. Lepas tu dia akan berterusan lah. Okey, saya harap awak faham lah. Jadi 0.18. Jadi macam mana saya dapat R? R dia adalah 0.0018 bahagi dengan 0.18. Okey. So awak akan dapat apa sebenarnya? Awak akan dapat, tekan kalkulator dapat 1/100. 1/100 tu berapa? 0.01. 0.01. Okey. Jadi R kita adalah 1 tolak 0.01. Okey. Jadi awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.18 tolak 0.9. Awak akan dapat 0.18 bahagi 0.99. So tekan kalkulator, awak akan dapat 2/11. Betul ya? Betul. Okey. Apa masuk kat ni? Okey. Dan sekarang ini, kalau awak guna kalkulator, so kalau awak guna kalkulator, nampak kan? Awak tekan 0.18, tekanlah 18 ni sebanyak yang mungkin. Okey, tekan dah sebanyak yang mungkin. Tekan dah, okey. Lepas tu awak boleh tekan enter saja. Tekan enter. So, awak akan dapat jawapan terus 2/11. Okey, boleh? Boleh? Boleh tak? Saya bagi awak 2-3 minit untuk teruskan buat sampai huruf F. Okey? Sampai huruf F. Kita cek jawapan. 2 minit. Buat pakai kalkulator lah, buat laju. Sebab soalan ni saya tak nak awak pakai jalan kerja sangat. Sebab dia senang. Dia soalan yang boleh guna kalkulator ni, kita jangan buang masa. Okey, dah.
Soalan B jawapan dia apa soalan B? Pakai kalkulator je. 35/111. Okey. B jawapan dia lepas tekan kalkulator 35/111. Okey. Baik C. 104/333. 104 per? 333. Betul ke? Yang lain? Dapat yang sama. Dapat 100? 104/333. Skema saya lain. Sama. Saya tak tahu. Saya tulis kat sini skema. Ni skema jawapan saya. Skema saya dapat 103/330. Tak sama dengan awak dapat Tak. Okey, best. Sebab tak sama, mari kita sama-sama buat lah. Nak confirm jawapan yang mana betul. Okey. So, 0.312 ni kita boleh buat. Macam mana awak buat? Awak buat macam ni Awak buat 0. Awak dapat dah titik 2 ni? Apa maksud 3 titik, 2 titik tu? Maksudnya yang berulang 2 titik tu lah. Cikgu, betul lah jawapan cikgu. Ya. Sebab yang 2 titik tu silap. Tu buat 312 tu berulang. Betul lah jawapan cikgu. Dia sepatutnya 0.3. Lepas tu 1212. tambah 0.012, betul? 121212. Yang berulang yang ni. Okey. Yang berulang 12 je, 3 tak berulang. Jadi 0.3 tu 0.3 tu tambah dengan 12/990. Okey, yang ni lepas awak bahagi, awak akan dapat yang tu lah. Awak buat berulang banyak kali lah. Awak tekan buat 0.0121212. Awak tekan banyak kali. Awak buat enter, awak akan dapat baik. Sana 0.001. Kosong, sekejap saya buat semula. 0.012. Dia sepatutnya dia akan dapat macam ni lah. Dia punya line kat sini 0.012 tambah lagi 0.00012 0.0000012. Okey, jadinya setelah saya buat saja adalah saya buat pakai rumus S infinity. Jadi saya punya saya adalah 0.012 per 1 tolak R. R saya kena bahagilah 0.00012 bahagi 0.012. Dapat 1/100. Dapat 0.012 juga. Jadi saya tekan kalkulator ni dapat 2/165. Dua per 165. Lepas tu kalau awak tambah dapat apa? 0.3 tambah 2
per 165. Dapat 103 per 330. Okey, ni jawapan dia. Boleh? Boleh. Faham ah? Awak dapat dia 104 kan? Tadi yang silap. Sebab salah yang ulang hak titik tu. Terus ulang 312. 3 sekali tu. Oh, itu je lah. Okey, tak apalah itu. Okey, baik. D? 101 per 450. Okey, D jawapan dia 101 per 450. Okey, betul yang tu. Syarat yang lain berdapat. E? 4691 per 900. 4691 per 900. 900. 900. 0,0132. 22 per 1665. Okey, betul. Okey. Jadi selesai soalan yang itu. Baik. Boleh kita teruskan nombor 7 pula. Diberi 3 sebutan dalam janjang geometri. Okey, tak apalah. Baik, nombor 7 diberi 3 sebutan dalam janjang geometri ialah 1/2, 2x tolak 5 dan 1/62. Okey, baik. So, macam mana kita cari nilai? Sebab dia bagi dekat kita janjang geometri. Janjang geometri maknanya kita boleh buat bahagi je lah. Maknanya kita boleh buat kita nak cari R dia lah. Okay, 2x tolak 5 per 1/2. Okay, yang ni kita cari apa ni? Sebenarnya kita nak cari R. Bahagi saja. Sebab R dia semua sama kan. Jadi maknanya saya juga boleh buat 1/62 bahagi dengan 2x tolak 5. Maknanya saya boleh buat 2x tolak 5 bahagi yang ni. 1/62 pula bahagi yang ni. Okay, jawapan dia akan sama. Okay, kalau kita teruskan sahaja. Ni kita akan dapat ni darab ni. Kita akan dapat 2x tolak 5 kuasa 2 sama dengan 162 kali setengah. 162 kali setengah. 162 kali setengah ni maknanya 162 bahagi 2 je lah. 162 kali setengah kali 0.5. 81. Dapat 81. Saya tulis tu jawapan kat sini. 81. Okay. Jadinya kita kena selesaikan lah. Maksudnya kuasa 2 ni pergi belah sini. Dia akan jadi punca kuasa 81. Punca kuasa 81 ni kita tahu lah berapa. 19. Satu lagi. Negatif 9. Jadi kat sini ada 2x tolak 5. Sini pun 2x tolak 5. Pecah 2. Sebab 81 ni ada 2 jawapan. Punca kuasa 2. Okay. Jadi 2x sama dengan 14. Di x sama dengan 7. Yang ni negatif 9 tambah 5 apa? Negatif 4. So, x kita bahagi dengan 2. So, x sama dengan negatif 2. So, jawapan dia ini dan ini. Okay. Kedua. Itu nombor 7. Ikut ke tak ni? Salin? Dah. Okay, baik. Nombor 8. Nombor 8 pula. Jika 1/3 kuasa 12 ialah sebutan ke n bagi janjang geometri 27, 9, 3, carikan nilai n. Oh, maksudnya
Carikan nilai N. Maksudnya kita tak tahu nilai N tu pun sebab sebutan ke N. Kita tak tahu pun sebutan ke berapa. Okey, kita boleh pakai rumus ni lah. Tn lah. Tn. Tn sebutan ke berapa kita tak tahu. Tapi dia bagi tahu. Sebutan ke berapa kita tahu. Tapi sebutan tu kita tahu. Jika yang ni ialah sebutan ke N. Maksudnya Tn adalah 1/3 kuasa 12 lah. Macam tu maksud dia. Okey. Tn adalah 1/3 kuasa 12. Cari sebutan N. Ataupun cari nilai N. Maksudnya sebutan ke berapa N. 1/3 per 12 ni. Okey. Dia bagi kat kita. Benda yang dia bagi kat kita yang ni je. Nombor tu je. 2793. Baik, kita balik kepada kita punya rumus asal. Rumus untuk janjang geometri ya. Janjang ni adalah janjang geometri. Jadinya kita balik kepada rumus asal kita. Rumus asal kita untuk janjang geometri tadi adalah Tn sama dengan ARN tolak 1. Betul? Okey, betul lah kan? Lepas tu, saya ambil rumus ni. Gantilah dekat tempat ni. Okey, sebab dia kata sama kan. Okey. Jadi saya tulis, saya selesaikan ARN tolak 1 ni. A kita adalah apa? A kita adalah 27. 27. R kita? R kita berapa? Ambil 9 bahagi 27. 0.333. Susah tu buat macam ni. 9 kali 1, 9 kali 3. Ya. 1/3 je senang. Okey. Lepas tu, N tolak 1 tak tahulah kan? Tak tahu. Okey, jadinya, ini yang kita nak tulis. Kita nak tulis ni. Masuk dekat Tn. Masuk dekat tempat Tn. Maksudnya kita nak masuk ni ke Tn ni. Okey. Jadi saya masuklah. Saya masuk, saya buat macam ni lah. 27 1/3 N tolak 1 sama dengan 1/3 kuasa 12. Sekarang kita nak, pertama kita sekarang kita nak cari nilai N ni. Okey, kita nak cari nilai N ni. Jadi kita selesaikan dulu. Okey, kita selesaikan dulu. So, apa yang kita boleh buat kat sini? Sekejap. Okey, 27 kena boleh pergi belah sana. 27 pergi belah sana. Jadi maknanya saya boleh tulis sini 1/3 kuasa 12. Saya boleh darab dengan 1/27. Okey, sebab apa? Sebab saya nak hilangkan 27. 27 pergi belah sana. So dekat belah kanan ni, belah kiri ni tinggal 1/3 N tolak 1 je. Okey. Setakat ni okey ke? Okey. Satu lagi benda kita boleh buat adalah 27 ni kita boleh tulis dia sebagai, kita boleh tulis apa? Saya boleh tulis dia sebagai 3 kuasa 3 macam ni. Boleh tak? Faham tak? Patah balik. Dia rasa macam ni. Saya juga boleh tulis. Saya tulis kat sini ya. Saya boleh tulis dia macam ni. 1/27 sebenarnya adalah 1/3 kuasa 3. Kan? Tapi sebab 3 ni boleh pergi ke luar sebab dia tak menjejaskan 1. 1 kuasa 3 pun 1 juga. Jadi 1/3 kuasa 3. Jadi dia main sini, dia main sini. So sekarang ini saya boleh tulis balik. Tak cukup tempat ni. 1/3 kuasa 12. Kat sini saya boleh tulis 1/3 kuasa 3. Okey, boleh faham tu? Boleh. Okey. Di sini 1/3 N tolak 1. So kita dah bagi base sama ni jadi indeks pula kan. Jadi semua 1/3 1/3. Okey. Bila saya kena tukar tempat. Kita padam ni. Okey, sekarang saya nak kena tulis belah kanan ni. Jadi yang ini kan dia indeks 1/3 satu base sama dan dia adalah dalam bentuk darab kan. Darab bila base sama kita boleh buat apa atas dia? Tambah. Kita boleh tambah. Jadi maknanya sekarang N tolak 1 sama dengan 12 tambah 3.
N tolak 1 sama dengan 1/3 kuasa 15, betul? Betul. Betul kan? Jadi oleh kerana belah kiri dan kanan kita bandingkan pula sekarang. Kita nampak ni dah 1/3, ni pun 1/3, sama lah kan? Maknanya apa yang sama? Maknanya N tolak 1 dengan 15 ni adalah benda yang sama. N tolak 1 tu adalah sama dengan 15. Okey, jadi kita boleh tulis macam biasa, iaitu N tolak 1 sama dengan 15, 15. N sama dengan 16. 16. Okey, ni jawapan dia. Boleh, salin. Dah. Dah. Yang lain tu dah ke? Belum. Belum. Itulah, sama cakap, senyap je. Ada soalan awak boleh tanya, terus tanyalah apa-apa. Fatin, cikgu saya punya internet tak kuat, jadi saya kena left kelas. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, lepas ni saya nak tanya awak pula lah. Awak present ke apa ke, boleh tak? Present screen, tak lagi nampak. Awak hantar jawapan kat saya, saya present jawapan awak. Tak lagi buang masa pula. Masa tak banyak. Okey, dah 9.40 lah. Okey, baik. Tak apa. Tak payahlah kot. Saya tanya-tanya je lah. Baik, nombor 9. Kelas yang akan datang saya buat macam itulah. Saya minta awak buat siap-siap. Bawa banyak soalan. Satu saya nak awak hantar kat saya awal lah. Supaya saya boleh bincang jawapan dalam kelas macam ni. Supaya kita tak buang masa lah. Awak hantar siap-siap, boleh present macam tu. Kalau saya suruh awak sekarang, masalah nak kena tunggu lagi. Lepas tu awak nak tunggu awak send kat saya nak jadi buang masa lah. Okay. Baik, nombor 9. Diberi janjang geometri R5, 25 per R, S. Ungkapkan S dalam sebutan R. Okay. Yang ni sama macam tadi lah. Okay. Iaitu kita buat 5 per R. Ini mestilah sama dengan sama dengan apa? Awak boleh ambil mana-mana. Awak boleh ambil 25 per R bagi 5. Tapi sebab kita nak ungkapkan S dalam sebutan R, kita kenalah libatkan S. Jadi janganlah tinggal S tu. Awak faham tak saya? Faham. Maksudnya kalau sebab dia nak jawapan ungkapkan S dalam sebutan R, kalau awak ambil 25 per R pun tak ada masalah. Betul, tapi dalam sebutan ni tak ada S. Okey, jadi awak akan dapat nilai R semata-mata kan. Itu je lah. Jadi kita bukan nak cari nilai, kita nak ungkapkan. Ungkapkan ni dia bukan nak nilai. Jadi kita tak boleh ambil 25 R per 5 patutnya. Kita tak boleh ambil 25, bukan salah. Bukan 25 pun ni, patutnya 25 per R bahagi dengan 5. Yang ni tak boleh ambil. Okey. Tapi sepatutnya awak kena ambil S per 25 per R. Ni boleh. Okey. Lepas tu kita darab macam tadi saya tunjuk. Darab macam ni. So kita akan dapat 25 per R darab dengan 5. Yang ni awak akan dapat RS. Ataupun SR. Mana-manalah. Okey. Lepas ni kita darab ni dengan ni. Awak akan dapat 125 per R sama dengan RS. Okay, kita bukan nak cari nilai, kita nak ungkapkan S. Jadi kita nak S tu
duduk sorang-sorang. Jadi R ni kena main bawah lah. Okay, jadi 125 per R square sama dengan S. Okay, ni lah jawapan dia. Semuanya awak kena tulis balik dalam bentuk S sama dengan 125 per R square. Okay, senang je soalan ni. Nombor 10. Cari nilai sebutan pertama pula. Cari nilai sebutan pertama bagi satu janjang geometri yang mempunyai nisbah sempurna 1/4 dan hasil tambah sehingga ke tak terhinggaan ialah 40. Okey, jadi yang ni jelaslah kita nampak ke tak terhinggaan ni. Jadi kita kenalah menggunakan rumus ke tak terhinggaan lah. Rumus dia adalah S infinity A per 1 tolak R. Okey. Tadinya awak nak kena dapatkan nilai A dengan R lah. Okey, nisbah sepunya ada bagi dah 1/4. Mana kita boleh masuk dekat sini. Tapi dia bagi kat kita hasil tambah ke tak terhingga hingga ialah 40. Mencari nilai sebutan pertama. So kita nak cari apa? Nak cari A kat atas tu lah, betul? Ni. Betul. Kita nak cari yang ni. Betul. A ni. Cari nilai sebutan pertama bagi satu janjang geometri yang mempunyai nisbah sempurna 1/4 dan hasil tambah S infinity kita ni adalah 40. Jadi saya tulis balik S infinity kita tu ada 40 sama dengan A 1 tolak 1/4. Jadi 1 tolak 1/4 ni dapat 3/4 tu. A per 3/4 sama dengan 40. Okey, jadinya 40 saya darab dengan 3/4 sama dengan A. Jadi berapa dapat? 30 30. Okey, itulah jawapannya. Okey, nombor 11. Tersalin ke tadi? Ke laju sangat saya ni? Afiq Dah. Osman, Afiq Cahaya, okey? Dah? Dah, cikgu. Okey, dah. Alright, nombor 11. Sebutan kedua dan ketujuh bagi satu janjang geometri ialah masing-masing 27 dan 1/9. Carikan nilai hasil tambah janjang tersebut hingga ke tak terhinggaan. Okey, kali ni saya minta awak buat dulu 2 minit. Okey, 2 minit. Tulis jawapan di ruangan chatting. Cewa. Lepas tu baru kita buat. 2 minit je. Lebih buatlah. Maksudnya buat dekat mana boleh lah. Lagi sambung. Saya tunjuk lah. Kalau buat sampai dapat jawapan lagi bagus lah. 2 minit, 2 minit. Dah.
Okey. Dapat dah? Oh, senyap je. Dapat dah ke? Belum. Okey, tak apa. Saya tolong. Saya tolong lah. Dah lebih 2 minit dah ni. Dapat. Baik, first kali kita nak dia kata apa? Cari nilai hasil tambah janjang berikut sehingga ke tak terhinggaan. Jadinya kita bila awak nampak je cari hasil tambah ke tak terhinggaan ni. Jadi first kali rumus awak nak pakai, rumus saya bagi tahu saya contohin depan ni lah. Rumus awak nak pakai adalah ni lah. S infinity sama dengan A1 tolak R. Okay, ini awak nak pakai. Problem dia awak tak ada A, awak tak ada R, betul? Jadi tapi dia bagi kat kita kat atas, dia bagi sebutan kedua, maknanya sebab ni janjang geometri, ni janjang geometri. Okay, dia bagi kita sebutan kedua adalah 27. Satu lagi sebutan ke-7 sama dengan 1/9. Okey, jadi kita kena buat sebutan 27 ni kita kena buat dia dalam bentuk rumus lah. A, R, N tolak 1 tu. Okey, cumanya ni Tn dan kita nak T2. Jadi A kita tak tahu. R kita tak tahu. N kita 2 tolak 1, 1. Jadi AR lah, betul? Dan dia adalah T2 ni 27. Jadi saya masuk 27 ni kat sini. Faham Maknanya 27 sama dengan AR. Okay, itu persamaan yang pertama. Okay, persamaan kedua. T7, kita buat benda yang sama lah. T7 sama dengan AR 7 tolak 1. Jadi 6 lah. Betul lah? Okay, 7 1 6 N tolak 1. Jadi kita ada jawapan kat situ 1/9 sama dengan AR 6. Okay, yang ni akan jadi persamaan kedua. Saya ambil tu dari mana? Dari sini. Satu lagi saya ambil yang ni lah. Okay, 1T2, 1T2, 1T7 lah. Okay, baik. Sekarang ni, kita buat macam dah buat persamaan dah. Awak tak boleh buat. Boleh ke awak nak buat? Awak nak tolak. Bahagi ya, kita bahagi. Kalau kita buat, kita bahagi 2 bahagi 1. Supaya kita boleh tolak. Okay, sebab dia ada kuasa ni, awak tak boleh buat macam kita buat persamaan serentak tu. Awak boleh tolak-tolak macam tu kan. Memang boleh tolak, tapi kita tak boleh tolak. Kita tak boleh tolak sebab dia R6 tolak R, dia tak boleh. Sebab kita tak boleh tolak. Bahagi boleh macam ni saya nak tunjuk awak. R6. Logik lah, saya tunjuk logik dia. R6 tak boleh tolak R, tak boleh tolak. Dia mana boleh tolak macam tu. Kalau 3R tolak R boleh. Okey, awak faham maksud saya kan? Kita tak boleh. R6 tak boleh tolak R. Jadi kita boleh bahagi dia. Macam R6 boleh bahagi dengan R. Boleh potong-potong. Okey, jadi apa kita buat? Kita bahagilah. Okey. So, apa saya buat? Saya tulis ni 2 bahagi dengan 1. Persamaan 2 bahagi dengan persamaan 1. Okey. Bila saya bahagi, saya dapat apa? 1/9 bahagi 27 dapat apa? Tekan kalkulator. 1/9 1/243 bahagi 27. Dapat apa? 1/143, betul? 243. 2/43. Maknanya awak dapat dekat sini 1/243. Betul lah? So dekat sini awak dapat apa? A bahagi A hilang lah, betul? Dapat R5. R6 bagi R dapat R5. Ni kat sini R5. Betul lah? Betul. Okey. Jadi saya terbalikkan lah. Bagi nampak ni saya terbalik macam ni. Saya buat sini R5. Sini 1/243. Boleh faham lah? Terbalikkan je. Okey. Sekarang 2/43 ni. Berapa kuasa berapa? Ada tak 2/43 ni kuasa 5?
Sebab saya nak bagi sama dengan sebelah. Cuba awak check. Ada. Apa dia? 3/5. 3/5. Okey. Jadi kan R5 sama dengan 1 per... Berapa? 3/5. 3/5 macam tu kan? Tapi kita boleh tulis macam ni. Saya bawa dah tadi. 3/5 tu saya boleh tulis kat luar macam tu. Sebab 1/5 dia tak efek. Faham? Kalau dia ada efek, awak tak boleh buat keluar tu. Awak kena duduk kat 3. Dia kena duduk je kat sini. Kalau atas ni 2 ke 3 ke. Dia ada efek kan. Jadi bila dia tak ada efek, sebab 1/5 pun sama 1 juga. Bolehlah awak keluar kan. 5 tu duduk kat luar. Dan dekat sini kita nampak jelas bahawa 5 sama dengan 5. Jadi R sama dengan 1/3. Jadi kat kita, jadi R kita adalah 1/3. Jadi kita tak selesai lagi. Sebab kita tadi nak Ni baru cari R dia. Okey, R kita dah ada. Kita dah masuk sini kan. R dah masuk sini. Dan kita nak cari A kita balik. A tadi kan hilang gitu je kan. Jadi kita ambil persamaan 27 1. bagi 1/3. Ni persamaan 1 ni. So awak ambil R masuk dekat 1/3. So awak ambil 27. Silap. Ambil 27 tadi sama dengan A kita tak tahu. R kita ambil 1/3. Ni saya ambil yang biru ni. Okay, R kita dah tahu. Jadi berapa sekarang A? Berapa A kita? Jadi 27 kali 3 je lah. 81 Jadi A sama dengan 81. Betul lah tu. Jadi A sama dengan 81. Jadi baru kita dapat nilai-nilai dah. R kita dapat, A kita dapat. Baru kita masuk kat sini. So, kita masuklah dekat. Nak dapatkan S infinity. A kita 81. 1 tolak R kita dapat 1/3. So dapatlah jawapan akhir. Berapa? Tekanlah kalkulator. So berapa jawapannya? 2/3/2. 121.5. Okey. Terima kasih. So dapat ni jawapan. Boleh? Okey ke tak okey tu? Okey. Okey, good. Baik. Nombor 12. Dah salin lah, saya nak padam. Saya nak padam balik. Saya nak padam papan putih ni. Dah salin dah? Dah. Okey. Saya padam. Siapa tak done tu nanti tengok YouTube je lah. Tengok padam. Okey, baik. Soalan nombor 12. Saya bagi awak 2 minit untuk awak fikir dulu. Saya tak nak awak kosong je. Fikir dulu. Tak apalah kan. Tapi yang penting ada berfikir. 2 minit. Bermula dari sekarang. Siri ketat tinggaan tu apa tu? Ya? Siri ketat tinggal. Sama je. Diberi 3/K sama dengan kosong. Ni maksudnya dia ketidakterhinggaan jugalah. Ataupun jumlah lah. Ni lah maksudnya kalau awak duduk pening kepala dengan Siri kita dengar. Bila awak nampak je ketidakterhinggaan ni maksudnya S infinity dia tu.
Nampak je perkataan ketak terhinggaan. Itu S infinity lah tu. Dah ke? Nampak kan? Jawapan dia berapa tu? Jawapan akhir dia. Ha. 3/3. Dapat. Dapat. Bagus ya. Yang lain dapat tak? Tak dapat. Tak apa. Baik. Tulis kat sebelah ni tak apa kot. Baik, S infinity ni diberi 3/K sama dengan 0.09 tambah 0.0009 tambah 0 bla 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 tu lah. Ialah siri ketak tinggal. Maknanya dia bertambah tu dipanggil siri ketak tinggal dan dia ada jawapan 3/K. Okey, dia ada 3/K. Jadi jadinya saya dah sebut tadi, kalau kita dapat soalan S infinity ni, kita boleh tulis rumus lah. Rumus dia adalah A per 1 tolak R. Betul tak? Yang dapat dia siapa? Aida? Betul Aida buat apa? Saya buat ni, saya cari pecahan yang nombor infinity 0.09 tu. Betul, hang pakai Saya cari pecahan kalkulator. dia dulu. Hang pakai tekan kalkulator, tekan, betul hang dapat berapa? 1/11. Tekan kalkulator pun boleh kan sebenarnya. Awak tekan, awak akan dapat 1/11. Okey, kalau awak tak buat cara tu, awak buat cara tu bijak kat lah. Cepat kalkulator cepat je. Kan kita dah ajar dah. 0.09. Sebenarnya dia bergerak berapa kan? Jadi awak tekan kalkulator pun boleh sebenarnya. Okey, jadinya sekarang kalau tak pakai kalkulator ni lah cara dia. S infinity A kita adalah 0.09 tolak 1 tolak R kita. Kalau awak ambil, 1/11. awak ambil ni. Ni bahagi yang ni. 0.09 bagi 0.09. 0.01. Sebab macam mana awak dapat? Awak ambil 0.009 tu bagi 0.09 lah. Okay, yang ni bahagi yang ni. So awak dapat 0.1. So awak tekan kalkulator yang ni. Awak akan dapat apa? 0.09 bahagi 1/11. dengan 0.99. So awak akan dapat 1/11. 1/11. Ni yang Aida dapat tadi 1/11 kan. Dia dapat 1/11 ni pakai kalkulator je. Okey. Jadi kita ambil balik 3/K ni. Jadi 3/K sama dengan 1/11. Jadinya K sama dengan 33. Okey, simple saja. Okey, soalan-soalan simple ni selalu keluar SPM. Okey, kita satu. Walaupun simple, ada orang tak boleh buat. Okey, sebab dia yelah, kadang-kadang kita bukan nak ingat semua kan. Cikgu, Ya saya. kalau exam kan Ya. pasal dapat yang 1/11 tu, kalau guna kalkulator je dia kurangkan markah. Macam tanda markah tu dia kurang tak? Tak ada. Oh, okey. Dia kalau ada maknanya saya nak beritahu awak, kalau kita boleh guna kalkulator, dia senang je point saya nak beritahu ni. Kalau kita ada guna kalkulator, contoh ni jalan kerja untuk dapat 1/11 kan. Kalau kita ada kalkulator, maknanya markah soalan tu kan sikit. Maksudnya untuk dapatkan sini sampai sini, awak kan ada jalan kerja ni kan. Tapi ada orang ada pakai kalkulator.
Ada orang dapat kalkulator dapat terus yang ni kan. Jadi kan yang maksudnya kalau boleh pakai kalkulator dengan ada jalan kerja, maknanya markah itu hanya diberi pada jawapan ni saja. Maksudnya dia tak peduli lah awak pakai kalkulator ke jalan kerja ke. Dia nampak je 1/11 ni dia bagi satu markah. Sini satu markah. Sini baru satu. Maksudnya soalan ni kemungkinan besar 2 markah je. Soalan jawapan 1 markah. Okey. Sebab tu kadang-kadang tu kita nampak jawapan panjang, soalan panjang, jawapan markah dia 2, kadang 3 sebab ada step yang boleh pakai kalkulator. Tapi tak pakai pun sama. Sebab tu saya kata ada pelajar dia pakai rumus ni, dia buat ni, dapatlah jawapan yang ni, dia dapat 1 markah. Okey, dia tak kira pun jalan kerja yang awak dapat ni. Sebab ada pelajar lain pakai kalkulator, dia terus dapat 1/11. So dia dua orang ni akan dapat markah yang sama. Seorang pakai kalkulator, seorang pakai. Okey, boleh faham lah? Faham. Terima kasih cikgu. Okey. Baik, nombor 13. Saya bagi awak lagi seminit 2 minit. Cubalah takat mana yang boleh. Yang penting cuba. Tak boleh nak buat macam mana kan? Cuba. Okey, dah. Tak dapat aku, tak tepu. Tak tepu. Tak dapat. Aduh. Janganlah cakap macam tu, tak tepu. Yang lain tak dapat tak? Akil dapat Akil? Siapa yang main? Saya pun tak tengok lagi siapa yang ada, apa yang tak ada. Nak tengok sekejap. Tak cikgu, tak dapat. Tak dapat Yusri ada. Yusri, dapat Yusri? Tak ikut tak. Tak. Fatihah. Tak dapat juga cikgu. Ui, Pada balik. Fatihah punya speaker sedap. Bunyi macam menyanyi. Cakap macam dengan menyanyi. Okey. Sekejap saya baca soalan. Okey, baik. Suatu jaringan geometri mempunyai 10 sebutan dan nisbah punya R. Itu biasalah tu. Selalunya kita buat soalan ni kalau boleh ada highlighter. Bagus sikit kan. Yang penting awak nampak ni jaringan geometri. Supaya awak tak salah rumus. Lagi pakai jaringan aritmetik pula. Okey. 10 sebutan. Maksudnya kat situ kita 10 sebutan. Maknanya 10 sebutan tu maknanya T10 lah. Okey. Okey. Punya 10 sebutan.
Tapi yang nombor 10 sebutan. Diberi bahawa sebutan yang ketujuh adalah 4 kali. Okey. Diberi bahawa sebutan yang ketujuh adalah 4 kali sebutan yang kelima. Okey. Dan hasil tambah semua sebutan ialah negatif. Oh, maknanya saya tak boleh pakai T10. Saya pakai S10. Saya tukar S10. Sebab apa S10? Sebab dekat sini hasil tambah semua sebutan ialah, maksudnya S10 sebutan ni kalau jumlah semua dia ada negatif 492. Boleh faham tu setakat ni? Boleh faham lah? Faham. Okey. Maknanya kita nak pakai rumus tu lah. Kita nak pakai S10 ni rumus dia. Katalah saya tulis dulu kan. Kita tulis dulu supaya kita nak tengok apa kita tak cukup kan. Katalah saya tulis S10 ni dulu. S10. Saya tulis kat sebelah ni S10. Okey. Sebab kita punya rumus nak pakai apa? Ada dua. Kita tak tahu R kita pula sekarang kan. Tak apa. Sekarang ni yang penting kita tahu nak pakai rumus apa. Kat sini kita sama ada nak pakai A 1 tolak ke ataupun R tolak apa kan. Tak tahu lagi rumus mana nak pakai. Kita kena tahu dulu. Tapi R kurang kosong mana kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus A darab 1 tolak R kuasa N. A darab dengan 1 tolak R kuasa N. kuasa N. Jadi 1 tolak R kan? Jadi kita dah tahu nak pakai rumus apa sekarang sebab kita R kurang daripada kosong. Okey, cuma nilai R tu tak ada lagi, nanti kita cari. Tapi yang penting kan, kita dah nampak jalan tu. Kita nak pergi ke sini lah. Okey, sekarang ni soalan tanya apa? Cari, saya highlight ni lah. Cari sebutan pertama. Sebutan pertama tu mana? Yang ni. A lah. Betul tak? Saya nak tanya awak, S10 ni kita ada tak? Ada. Ni lah kan? Negatif 4092. Itulah. Jadi negatif 4092 ada. A nak cari. Sekarang kerja kita sekarang 1 tolak R. N tu jadi berapa sekarang? 10 lah kan? Ini 10 kat sini. S10. Okay, jadi 10 N. Lepas tu 1 tolak R. Sekarang kerja kita nak cari R je. Maknanya awak nak dapat jawapan awak selesai bersamaan ni lah. Tapi nak selesai tak boleh lagi. Sebab kita tak tahu nilai R. Nak cari nilai R ni yang kita kena buat yang dia bagi kat situ kat sini ni. Kan dia bagi kat sini. Diberi bahawa sebutan ketujuh adalah 4 kali sebutan kelima. Itu. Okay. So dia bagi apa? Diberi, yang saya tulis apa yang dia bagi. Dia bagi diberi sebutan ketujuh. Sebutan ketujuh ada sama dengan adalah 4 kali. 4 kali sebutan kelima. Sebutan kelima. 4 kali sebutan kelima. Boleh faham ni? Diberi bahawa sebutan ketujuh, T7 lah tu, adalah 4 kali sebutan kelima. Tu 4 kali sama dengan 4 kali sebutan kelima. Boleh faham tu? Jadinya T7 ni kita masukkan rumus T lah. T iaitu rumusnya T kan N sama dengan AR N tolak 1 kan. Jadi saya nak masuk T7 sekarang ni. Tu saya masuk sini T7 sama dengan AR 7 tolak 1 6. Jadinya inilah AR kuasa 6 ni. Jadi AR kuasa 6 sama dengan 4. T5 saya masuk T5 pula. T5 sama dengan AR 5 tolak 1 4. Okey, jadi 4 AR 4. Okey ke? Boleh ke? Boleh. Nak saya ulang ke? Senyap je tu. Okey, dah cukup lah. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Baik. Boleh. Bila kita dapat persamaan ini, kan? Ini tak ada persamaan 1 sama 2, tak ada. Sebab dia dah sama je. AR6 sama dengan 4 AR4. So, apa kita buat? Kita boleh potong. Sebab A kalau bila sana, A bagi A kan. Jadi kita boleh potong A tu. A potong A. Okey.
Boleh faham tu? Boleh. R6 boleh bahagi dengan R4. Ah, Sini dapat R 4. kuasa 2. Jadi sini tinggal R kuasa 2 sama dengan 4. Baik. Jadi R sama dengan 2 dengan 2. negatif 2. Betul tak? Betul. Jadi kita nak ambil yang mana? Nampak tak ni? Kan kita kata R kurang pada kosong. Negatif 2. Yang mana satu R kurang pada kosong? Negatif negatif 2. 2. Negatif. Jadi yang ni. Okey. Jadi sekarang kita nampak negatif 2 tu masuk ke dalam ni. Masuk ke dalam ni. Okey, boleh faham tu? Sekejap lah. Ada orang main rumah saya ke sekejap? Baik, sorry tadi ada GNT datang. Baik, saya sambung. Apa tamu tadi Gantikan R. R. Masukkan R nilai. negatif 2 ni. Awak dah masuk dah? Masuk. Jadi awak masuk negatif 4092 sama dengan A. 1 tolak R tu jadi negatif 2 10 macam tu per 1 tolak negatif 2. Okey, so jawapan dia awak dapat tak? So selesaikan je lah. 1 tambah jadi 3 kan. 1 tambah 2 jadi 3, darab dengan, so sini akan jadi 3 kali dengan negatif 4092. Sini jadi A. Sini jadi 1 tolak 2 negatif 2 kuasa 10 dapat berapa? Tekan kalkulator tak? 59049. Tolak negatif 2 kuasa 10. Dapat apa? 59049. So saya dapat ni negatif 1023. Lepas tekan kalkulator tu. Saya tekan 1 tolak negatif 2 kuasa 10. Betul kan? Betul. Betul lah, betul. Lepas tu yang ni 3 tadi kali dengan negatif 4092. Dapat lebih kurang 12,276 lah. Negatif 12,276. Sini A tekal kat situ, bahagi negatif 1023 lah. Turun bawah. A sama dengan berapa? 12,276 bahagi 12. 1023. A sama dengan 12. Dapat A sama dengan 12. Okey, so jawapan A sama dengan 12. Okey, saya pakai sebelah, tempat sebelah.
Ni jawapan ni untuk yang ni bukan untuk 14. Okey. Kita ada beberapa minit je lagi ni. Aduh, tak lepas kau ni. Ni nak buat sampai latihan lanjutan. Okey, dah. 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 Baik, sekarang ni soalan nombor 14. Dalam JG tu maksudnya jenjang geometri hasil tambah sehingga ke tak teringat ialah 240. Diberi nilai nisbah sebenarnya adalah 35. Cari sebutan pertama. Okey. Tu jawapan dia apa? Senang itu. Buat sebelah ni. So, saya dah sebut banyak kali dah. Nampak je ke tak teringat ni. So, rumus awak pakai S infinity A 1 tolak R. Okay, dia beri nilai dia bagi dah S infinity kita adalah 240. Okay, A 1 tolak 35. Jadi A sama dengan berapa? 96. 96. Okay, betul. B ni macam mana buat? Cari bilangan sebutan terkecil dengan keadaan hasil tambahnya melebihi 200. Hasil tambahnya melebihi 200 tu kita terus tulis rumus. Okay, SN 200. Tu lah lebih kurang masuk dia. Maknanya bilangan sebutan terkecil dengan keadaan hasil tambahnya melebihi 200. Saya pakai pen ni, maksudnya saya boleh tulis dulu SN dia mesti lebih 200. Sebab hasil tambahnya melebihi 200. So, hasil tambah tu rumus dia SN. Lepas tu melebihi 200. Tulis tu dulu. Boleh faham tu? Boleh faham tak? Boleh. Okay. SN ni rumus kita apa dia? Apa rumus untuk SN? Kita nak pakai 1 tolak R ke R tolak 1? 1 tolak R. 1 tolak R sebab kita punya R kita 3/5 kan, tak sampai 1. Jadi kita pakai A. Kalau awak rajin awak tulislah rumus tu balik. Kalau awak rajin A. Apa dia? 1 tolak R kuasa N per 1 Satu. tolak R. Ni. Lepas tu tulis balik 200 macam tu. So kita tulis rumus dah tu. Rumus bawah ni. Jadi A kita dah dapat betul? A kita 96 kan? 96. A kita ada 96. Okay, 1 tolak R kita ada R. Ada. 3/5. R kita 3/5. Maknanya 1 tolak 3/5. N tak tahu lah kan? Soalan tanya apa? Tak tahu. Bilangan sebutan terkecil. Maknanya N tu lagi tak cari. Sebutan terkecil N. Okey, lepas tu sambung balik. Lebih besar daripada 200. Yang ni per 1 tolak 3/5. 5. Selesaikan ni lah. Okey, selesaikanlah pelan-pelan. Cuba selesaikan dapat apa last? Ada N kecil tu saya nak tengok awak boleh buat ke tak. Sekejap lah, saya nak berceramah kat anak saya sekejap.
Maka sekolah dah ada. Sekolah dah ada. Mandi ni. Maka dia cakap dah habis. Nanti beli lain lah. Okay, dapat apa? Dapat? Stop lah. Start. Mm-mm. Okay. 1/35 ni dapat apa? 2/5 2/5. Jadi 200 kali dengan 2/5 kan? Ya. Bahagi dengan 96. Ni 96 boleh turun bawah. Di sini tinggal dah 1/3/5 N. Betul tak? Betul lah tu kan? Betul dah tu. Cuba tekan, dapat apa Zat? Tekan kereta sekejap. 1/35 N lebih besar daripada 5/6. Tak. Yang ni 200 kali 2/5 ni. Dapat 5/6. Dapat apa? 5/6. Oh, 5/6 yang ni. 5/6 yang ni 1/3/5 N. Satu tu kalau saya buat macam ni 1/5/6 dan jadi 3/5 N. Boleh? Faham? Oh. Tu dapat apa tu? 1/5/6 dapat apa? 1/6. Dapat 1/6. 1/6. Okay, 1/6. Sini 3/5 N. Oh, sebab tak sama. Ni tak sama nak buat apa? Cuba teka. Kalau sama kita bandingkan. Sama dengan sama kan. Ni sama dengan ni je. Sekarang ni tak sama nak buat apa? 1/6 cari kuasa berapa sama dengan sebelah. Kan? Tak dapat. Awak saya dapat ni. Bila tak dapat kita kena pakai apa? Kalau dapat kita boleh bagi jadi sama ke apa semua tu. Indeks, hukum indeks. Kita boleh guna hukum indeks. Sekarang ni tak dapat. 1/6 tak boleh jadi punya dengan 3/5. Sekarang ni kita terpaksa guna apa? Yang lain tu, senyap je. Kita beritahu saya. Kita dah belajar dah benda ni. Kita nak guna apa? Ni bukan benda baru lah. Benda yang kita pernah belajar pun. Kalau tak dapat, okay. Kita dapati kita tak boleh nak selesai macam ni, kita terpaksa lah guna log. Tahu tak log? Kena. Sebab apa kita? Ada pula. Kenapa kita pakai log? Sebab kita nak turunkan N. Betul? Betul. Maknanya sekarang, saya tulis je log sini, log sini. Okay? So, log 1/6, log 3/5 N. Jadi, bila ada log, N kan boleh turun bawah. Betul eh? Betul. Jadilah N log 3/5 log 1/6. Okay, ni N, sini log 1/6 bahagi dengan log 3/5. Jadi tekan-tekan kereta dapat apa? Log 1/6 bagi log 3/5. Dapat 3.507. Betul. Dapat 3.507. Okay, 508. 508 eh? 3.508. 3508. Okey, lepas tu kat mana saya kena tukar? Saya kena tukar tanda. Sekejap. Kat mana? Oh, masa saya ubah ni.
Oh, masa saya ubah ni saya kena tukar tanda. Ni, masa ni Ni, saya kena tukar tanda sebab bila saya tak padam balik. Saya kena tukar tanda dekat sini. Sebab saya negatif 35 tu jadi positif. Maksudnya saya banyak abang pernah cakap dululah, saya tak tahulah awak faham ke tak. Tapi kalau awak bila awak tukar tanda negatif ni, negatif ni dia jadi positif. Bila kita negatif jadi positif, bila kita tukar tanda, automatik tanda di sini kena tukar. Tanda di mana tukar ni? Ni, tukar tanda. Okey, kena tukar tanda. Jadi sini pun N. Jadi 3.5 apa tu? 3.508 N. Okey. Jadi kita tulis dengan betul N lebih besar daripada 3.508. Maknanya N sama dengan berapa? Sebab dia nak bilangan sebutan, bilangan. Dia nak bilangan. Bilangan ni kita bagi nombor 4. bulat. 4. Okey. Okey, 4 sebab lebih besar daripada 5.0, kita ambil N sama dengan 4. Sebab bila soalan minta bilangan, bilangan ni awak tak boleh lah bagi perpuluhan awak mesti bagi nombor bulat. Okey, walaupun tuan buat perpuluhan, awak genapkan menjadi nombor bulat. Tengok keadaan lah, macam kes kita bagi N ni, kita bagi 4 lah. Kalau benda ni bukan nombor, kalau benda ni adalah macam barang ke apa ke, kita akan ambil 3. Kadang-kadang kita ambil 3. Kadang-kadang kita ambil 4. Tengok kes apa kes dia. Macam sekarang ni nombor saja, tak ada masalah apa. Bukan soalan masalah barang ke apa ke. Jadi kita ambil N sama dengan 4. Okey, baik, ini untuk jawapan nombor 14. Okay, masa pun dah suntuk sangat ni. Boleh tak saya buat satu lagi soalan, boleh? Sebelum kita tamatkan kelas. Latihan lanjutan ni. Hello. Boleh kot. Boleh. Boleh. Satu je soalan lagi satu je. Boleh. Okey, baik. Ni nombor 1 ni soalan aritmetik. Kita daripada tadi kita buat geometri. Sekarang ni soalan nombor 1 ni soalan aritmetik. Okey, baik. Seutas dawai panjangnya 200 cm dikerat dalam bentuk panjang aritmetik kepada 25 keratan. Diberi bahawa hasil tambah panjang bagi 3 keratan yang terkecil ialah 4.2 cm. Hitungkan panjang bagi keratan yang terbesar. Okey, dia potong 25 keratan seutas dawai ni. Jadi kita kena hasil tambah bagi. Okey, jadi kan kita tahu S. Nak tulis S apa sekarang? Ada 2 S ni. Satu, sebelum saya highlight dulu apa yang penting kat sini. Dia ada 200 cm semua dawai. Okey, 200 cm tu semua dawai. Maknanya dengan kata lain, saya boleh kata sini S25. Okey, boleh faham Sebab apa? 25 keratan kan? Ini 25 keratan, jadi S25. Diberi bahawa hasil tambah panjang. Ni hasil tambah, so S lah, the sum of. Diberi bahawa hasil tambah panjang bagi 3 keratan blok. So sini 3 blok. Maknanya dekat sini S3. Maknanya jawapan dia 4.2. Okay, hitungkan panjang bagi keratan yang terbesar. Maknanya dia nak sekejap diberi bahawa hasil tambah panjang bagi 3 keratan terkecil ialah hitungkan panjang bagi keratan yang terbesar. Apa maksud dia? Siapa faham? Apa maksud? Keratan yang terbesar itu panjang. So dia 4/5 Hitungkan panjang keratan, panjang bagi keratan yang terbesar ni dia nak T yang paling besar. T25 lah. T yang paling besar. Betul? Hitungkan panjang bagi keratan yang terbesar. So T25 lah. Yang paling besar yang last lah, betul?
Dia bermula dengan kecil. Lepas tu dia tambah apa tu? So yang paling besar ada yang T25. So matlamat kita adalah kita nak cari T25. Itu kan panjang berkeratan yang tak besar. So T25 kita nak cari. Jadi sebelum nak pergi T25 ni banyak kerja lain nak kena buat dulu. Okay. First kali kita selesaikan S3 dulu. So S3 kita pakai rumus sum of untuk aritmetik. Apa dia? N per 2. Maksudnya 3 per 2. N tu 3. Okay, apa dia kat sini? Mana rumus dia tadi? Yang ni. Rumus ni. 2A. 2A tambah N ni tadi kita pakai 3 tolak 1, 2 kan? Maknanya 2A tambah 2D, betul? N tu 3 tolak 1, 2 kan? 2A tambah 2D lah maknanya. Okay. Maknanya saya tulis sini 2A tambah 2D. Okay. Sama dengan, sebab S3 dia bagi kita 4.2 kat ni, nampak tak? Jadi saya ganti S3 tu dengan 4.2 tu saja pun boleh. Maknanya saya tulis sini 4.2. Okey. So, saya darab ni, saya selesaikan, saya akan dapat apa lah? Darab 2 potong jadi 3A. Saya try buat dulu. Kalau saya darab salah jadi 4.2 kali tu dapat apa? So sini dapat 8.4. Sini dapat 3. Darab tu lah. Dapat 6A tambah 12D. Apa saya 12D pula? 3D kan? Jap. Pening kepala saya dah. Tak payah ni lah. Ni 4.2, sini 4.2. Tak potong je. 3A tambah 3D. 3D. Senang kan? Buat apa nak susah. Lepas tu, saya nak buat apa? Bahagi 3 semua. Boleh ke? 4.2 bahagi 3. Tak boleh. Boleh lah kalau saya nak bagi senang. So, saya kata saya bagi 3. Sebab saya nak bagi A dengan D je. Saya bagi 3 kan. Jadi sini dapatlah 1.4. Sini saya dapat A. Sini saya dapat D. Okay. Supaya senang lah saya punya persamaan. A tambah D dapat 1.4. So dapat persamaan 1. Okay. Sekarang ni saya nak tengok persamaan yang kedua. Persamaan kedua yang saya bagi tahu tadi. Kita ada S25 sama dengan 200 ni. Okay. So saya ambil bahasa ni dulu lah saya pakai. S. Saya pakai penghijau. So S25 sama dengan 25 bahagi 2. 2A tambah N tolak 1D. N tolak 1, 25 tolak 1, 24. 24D. Okay. Berapa S25 ni? 200 200. Jadi 200 sama dengan, yang ni kalau saya potong-potong dapat 25A. Jadi so 24 12 kali 25 tu saya dapat apa? Cukup 4 bagi 300 dengan 2. 300 kan? 300 D. Woi, besar-besar ni. Macam mana saya nak bagi kecil? Saya nak bagi berapa lah? Bagi 25. Bagi 25. Semua boleh masuk? 200 bahagi 25. Dapat 8. Ni dapat A. 300 bagi 25? 12. 12D. Okay, terima kasih. Yang ni akan jadi persamaan kedua. Okay. Ini akan jadi persamaan yang kedua.
Okey. Bila ni jadi persamaan kedua, so kita buat macam kita selalu buat untuk persamaan serentak. Awak boleh tulis ni tu awak nak rapat sikit. So awak kat sini. Ataupun kita boleh buat, sebab kita dah dapat 1.4 sama A tambah D. Jadi kalau sini saya buat 8 sama dengan A tambah 12D. So kita boleh hapuskan je lah kan. Okay, kita boleh buang A je lah. Jadi kita boleh buat 2 tolak 1 lah. Jadi 8 tolak 1.4 dapat apa? 8 tolak 1.4. Dapat apa? Dapat 6.6 Ha. 6.6. Alamak. 6.6. A tolak A hilang. 12D tolak D, 11D. 11D. Jadi D sama dengan 6.6 bahagi 11. So D sama dengan 6.6 bahagi 11. 0.6. 0.6. Terima kasih. So D sama 0.6. Macam mana saya nak dapat A pula? Ambil lah mana-mana kan. 1.4 sama dengan A tambah D adalah 0.6. Jadi A sama dengan 1.4 tolak 0.6. Berapa? 0.8. So A sama dengan 0.8. Jadi A sama dengan 0.8. Jadi kita bagi tahu matlamat akhir kita tadi adalah yang ni, T25. Okey. Jadi kita pakai rumus T25 iaitu apa rumus dia? Tn sama dengan A tambah N tolak A tambah N tolak 1 D kan, macam tu kan? Jadi T25 sama dengan A kita 0.8 tambah N kita 25 tolak 1 D kita 0.6. Jadi T25 kita adalah berapa? Berapa? 15.2. Berapa? 15.2. 15.2. Okey, betul tu. Okey. Baik, sebelum saya tamatkan kelas, saya nak beritahu awak kena buatlah semua ni yang lain-lain ni. Siapkan semua ni. Okey, dan awak boleh bincang jawapan dengan saya lah. Saya boleh hantar jawapan dekat awak tapi dengan cara awak buat dulu. Untuk soalan-soalan SPM ni, yang saya bulat-bulat ni maknanya kita dah buat. Dan semalam saya mesej orang pun tak balas. Saya dah buat satu video. Bukan saya buat, saya suruh awak buat video. Awak ingat tak? Ini adalah video pertama awak kalau awak ingat balik. Yang mana saya bagi awak satu page tu. Jadi sepatutnya untuk awak lengkapkan jawapan ni dengan awak tengok video kawan-kawan pula lah. Yang mana awak buat tu awak mungkin siap. Contoh siapa yang buat soalan yang saya bulat ni, ada orang buat ni. 2017 ni ada orang buat. Saya tak ingat lah siapa dia. Tapi kalau yang awak tak buat lagi, maknanya awak tak tengok video kawan awak lah. Okey, nak dapatkan jawapan, awak perlu lihat video kawan-kawan awak. Yang saya bulat ni dah ada jawapan. Maksudnya kita dah buat video dia. Okey, saya tak tahu siapa. Saya dah bagi dah berkumpulan. Maksudnya yang ni pun sama. Yang tak ada ni. Ni tak ada. Ni tak ada. Okey, yang ni tak ada. Yang mana saya tak bulat ni tak ada. Yang mana ada. Yang mana saya bulat ni maknanya ada nombor tu telah dibuat lah. Okay, banyak juga yang kita buat. Yang kita tak buat pun ada juga. Tapi kerja awak sepanjang minggu ni adalah siapkan tajuk janjang geometri ni sepenuhnya. Lengkapkan semua. Okey. Tak faham boleh mesej saya sepanjang masa. Saya akan jawab secepat yang mungkin. Kalau lambat tu sehari 2 hari macam itulah paling lewat. Tapi selalunya kalau boleh sebut cepat lah. Selalu dia cepat tu kalau kebetulan saya duduk di meja saya. Okay, kalau saya kebetulan duduk di meja saya, memang saya tengah buat kerja saya, awak mesej, saya boleh buat cepat lah. Kadang-kadang tu awak tengok lambat tu bukan kerana apa, sebab saya tak duduk kat meja saya duduk tempat lain.
Dan bila lambat sikit tu maknanya saya tengah buat kerja lain lah tu. Kalau saya buat kerja lain tu saya akan bagi jawapan lambat sikit. Okay, tapi yang penting awak tanya. Kalau awak tak boleh buat lah. Okay, yang penting di akhir sekali buku kita ni lengkap. Okay, the full ni, tajuk janjang ni lengkap. Okay, dan minggu depan kita akan masuk tajuk lain pula. Sama ada vektor ataupun janjang geometri. Okay, so ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay, baik. Last kali, tolong isi kehadiran. Kehadiran awak boleh lihat di ruangan chatting tadi. Ada ruang chatting tu awak boleh klik. Kalau tak boleh pun sekejap lagi saya akan masuk dalam Telegram. Tolong isi. Dan update kehadiran macam biasa. Saya nak tahu siapa tak ada je. Okay, yang mana masuk sekejap-sekejap pun kita kira hadir lah. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Cakap gambar. Jap. Syairah ada? Fotografer? Ada. Cakap gambar. Sila on kamera. Nak saya tutup saya punya presenting Sekejap saya tutup saya punya presenting. Saya minta seorang cakap gambar sekejap. Syairah tu. Cikgu cakap apa cikgu? Tak dengar suara. Cikgu tak buka Tak mic. dengar suara cikgu. Buka kamera. Tak dengar suara lagi cikgu. Cikgu tak buka mic. Okay. Yang ni buka lah kamera. Mic saya rosak yang saya apa tu laptop saya. Oh, desing. Okey dah. Mai nak cakap gambar cepat. Nak cakap gambar bukan lama. Tak buka kamera kita nak nakal gambar apa? Bukalah kamera. Hui. Bukalah kamera. Sekejap je, seminit je. Tak sampai seminit pun, cakap gambar je. Saya nak hantar laporan macam biasa kat Telegram sekolah. Sekejap je. Buka kamera sekejap. Pakailah tudung je ke apa ke, betul. Bolehlah Syairah. Siapa yang ada je lah. Macam mana, dia orang tak sudi. Dia. Siapa dah dia pun tak sudi, kita tangkap yang mana mau je lah. Ayat tu koyok. Dah. Dah? Dah. Okey, lagi hantar saya Okay. Okey, baik. Assalamualaikum, bye-bye semua. Okay. See you.
Terima kasih ke. Okay, sama. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa Afiqah je kau. Oh,